Baik, kita sambung pengajian kita iaitu adab membaca, adab dengan Al-Quran. Kita masuk adab yang seterusnya iaitu sunat membaca Al-Quran mengikut tertib susunan mushaf, susunan surah. Para ulama berkata pendapat yang lebih terpilih adalah membaca menurut tertib mushaf. Maka dia baca Al-Fatihah, kemudian pergi ke Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian surah-surah sesudahnya menurut tertibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita untuk membaca kitab At-Tibyan. At-Tibyan, adab bersama dengan Al-Quran. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? 2024 semua sihat? InsyaAllah. Dan semakin berkuranglah umur kita, maka semakin dekatlah kita dengan kematian. Cuma kot-kot kalau kita terhidup 50 tahun lagi, terhidup, sama ada saya ataupun tuan-tuan, waktu, contoh tuan-tuan ambil umur sekarang, letaklah 50 ke 30 ke, ataupun tuan-tuan dah 70 tambah 50, kot kita terhidup 50 tahun lagi. Waktu tu kita jadi macam mana? Waktu tu kita buat apa? Waktu tu kita di mana? Waktu tu otak kita hidup ke ataupun macam mana? Jadi kita tak tahu. Jadi sebelum kita terhidup lama lagi ni, gunakan masa yang ada untuk belajar, untuk hadiri kelas, dengan harapannya kot kita terhidup lagi, Allah hidupkan kita lagi nanti 50 tahun, pengakhiran umur kita nanti biarlah kita paling lekeh pun kita mampu dengar lagi Quran, cucu kita, cicit kita baca, dan mulut kita boleh lagi membaca Al-Quran, dan otak kita hidup, akal kita hidup dengan ilmu. 50 tahun lepas ada seorang ustaz mana telah datang, dia sebut kot hidup, top hidup, sama ada saya ke ataupun tuan-tuan lagi hidup lama daripada saya, kita tak tahu kan. Jadi sebelum kita dihidupkan lama tu, kita kena bersedia sekarang dengan harapannya 50 tahun akan datang ke 30 tahun ke 20 tahun akan datang, kita bergelar seorang yang ada ilmu. Jadi caranya ialah dengan kita menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Seperti biasa, masjid ni ada live. Ada live. Tuan-tuan keluarkan telefon masing-masing, share live ni dalam grup semua yang tuan-tuan ada. Tak kira grup apa pun. Kita tak nak dalam masjid ni dia dapat manfaat. Keluarkan telefon masing-masing, copy link, share, letak caption sikit. Dah kuliah dah ni, jom. Share. Jangan kita je dapat pahala. Baik, kita sambung pengajian kita iaitu adab membaca, adab dengan Al-Quran. Kita masuk adab yang seterusnya iaitu sunat membaca Al-Quran mengikut tertib susunan mushaf, susunan surah. Para ulama berkata pendapat yang lebih terpilih adalah membaca menurut tertib mushaf. Maka dia baca Al-Fatihah, kemudian pergi ke Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian surah-surah sesudahnya menurut tertibnya. Sama ada dia membaca dalam solat,
ataupun di luar solat. Salah seorang ashab kami mengatakan, jika dia membaca pada rakaat pertama tu surah An-Nas, sudah. Tuan-tuan jadi imam, terbaca rakaat pertama surah An-Nas. Dari rakaat kedua surah Al-Baqarah. Kena ready lah tu. Kita kan semayang kadang-kadang lalai kan. Allahu Akbar, kita nak baca surah pendek. Rakaat pertama terbaca surah An-Nas. Alamak, rakaat kedua aku Al-Baqarah lah kali ni. Alif Lam Mim, okey lah. Jangan takut baca Alif Lam Mim je lah satu ayat. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Okey, satu ayat. Tuan-tuan pernah baca tak Alif Lam Mim satu ayat? Kita asyik nak baca surah-surah yang pendek, tapi kita nak sempurnakan. Tak salah tuan-tuan ambil Alif Lam Mim surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim surah Ali Imran. Tapi kalau saya belajar dengan guru saya, nampak macam tak menyempurnakan pula solat, kedekut sangat. Tambahlah satu ayat lagi, 2-3 ayat. Kena ikut susunan. Jika dia membaca pada rakaat pertama surah An-Nas, maka dia hendaklah membaca ayat sesudah Al-Fatihah di rakaat kedua dengan surah Al-Baqarah. Macam tu susunan dia. Salah seorang ashab kami berkata, disunatkan membaca satu surah agar membaca surah berikut. Jika membaca suatu surah, agar membaca surah berikut selepasnya. Tentulah. Dalilnya ialah tertib mushaf dijadikan demikian kerana mengandungi suatu hikmah. Ulama' dah susun cantik dah. Lepas surah ni mesti surah tu. Maka patutlah kita memeliharanya dan jaga adabnya, kecuali sesuatu yang telah ditentukan dalam syarak yang merupakan pengecualian, kalau ada pengecualian. Baik. Rakaat pertama dalam solat subuh membaca surah As-Sajdah. Pada rakaat kedua surah Al-Insan. Dalam dua rakaat solat sunat subuh, pada rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Selepas je. Tuan-tuan kena tengok susunan dia. Sekiranya tidak berturutan dengan membaca surah yang bukan surah berikutnya atau menyalahi tertib dan membaca suatu surah, boleh tak? Diharuskan saja, tak wajib. Cuma secara adabnya begitu. Jangan nampak pelik sangat. Jangan nampak pelik sangat. Tapi kalau dah tak ada ayat, tiba-tiba blur. Tiba-tiba datang blur. Kita ni bukan golongan macam sahabat Nabi solat khusyuk. Kadang-kadang kita lalai juga. Angkat takbir je, Allahu Akbar. Mana kunci tadi dia datang. Syaitan datang. Wuduk dah ambil ke belum Tadi sebelum keluar pergi salam zaujah, salam isteri. Biasa ambil. Tapi tak basah pun. Dia jalan, dia cari, dia jalan. Kalau tuan-tuan buat kertas kerja, paperwork, siap dua paperwork siap dalam solat. Tak percaya tuan-tuan buat. Jadi kita terbaca surah yang hujung. Rakaat kedua baca surah apa Dah tak ingat, kita baca surah, tak apa. Tak salah, harus sahaja. Tapi sebaiknya untuk menjaga adab, kena baca ikut turutan. Kalau dalam pembacaan Al-Quran, kalau tuan-tuan perasan, kalau kita belajar Al-Quran, kita akan mula dengan Muqaddam. Zul 30. Kenapa tak mula Alif Lam Mim? Dari sudut motivasi sebagai seorang guru Quran, dia kena bagi nampak baca yang surah kecil-kecil dulu. Barulah termotivasi. Cuba tuan-tuan ajar cucu, kita baca surah Alif Lam Mim. Budak tu tengok je, tebalnya lambat nak khatam. Tapi kalau kita baca juzuk belakang, habis surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, kita pun bagi semangat. Alung dah 3 surah hari ni, banyak. Bukan budak-budak lah, kita pun rasa rare. 3 surah 3 surah ni. Kan? Qul Huwallah saja pun baca 3 kali dah pahala macam 30 juzuk. Kan? Kita pun tapi kalau kita baca surah Al-Baqarah, tapi untuk mula-mula tak apalah. Tapi kalau level kita ni dah biasa, takkan nak mula daripada belakang lagi. Tapi untuk permulaan, untuk biasakan mengaji, semangat, dibolehkan. Tapi sebaiknya mula daripada awal. Bagaimanapun sejumlah ulama' tidak menyukai jika menyalahi tertib mushaf. Ada ulama' yang tak membenarkanlah, tak boleh.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud daripada Al-Hasan bahawa dia tidak suka membaca Al-Quran kecuali menurut tertibnya dalam mushaf. Dan dia meriwayatkan dengan isnadnya yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dikatakan kepadanya, si fulan membaca Al-Quran secara terbalik. Maksudnya susunan surah. Bagaimana pendapat itu? Pendapatmu macam mana? Abdullah menjawab, orang itu terbalik hatinya. Tapi yang tadi boleh juga kalau berada dalam situasi tertentu. Sementara membaca surah bermula dari akhir hingga ke awalnya, dilarang dengan tegas. Contoh kita baca daripada bawah ke atas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang daripada ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, kita naik atas, tak boleh. Itu haram terus, tak boleh. Tapi kalau susunan surah boleh, dibolehkan lagi, ada kelonggaran. Tapi kalau susunan ayat daripada tu tak boleh. Walaupun kita ni penghafal Al-Quran, kita rasa kita nak test kita punya hafalan ni, kita rasa macam power tak hafalan aku, dia pun baca daripada atas ni. Kalau ikutkan untuk menguji pun tak boleh, menguji hafalan. Gunalah cara lain, tak perlu nak ulang undur, tak perlu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud daripada Ibrahim An-Nakhai, seorang imam tabi'in yang mulia, dan Imam Malik bin Anas bahawa mereka berdua tidak menyukai hal itu. Imam Malik mencela perbuatan itu dan berkata, ini dosa besar. Yang tadi yang kita ulang ayat 3, 2, 1 ataupun 5, ulang-ulang tak boleh. Back, kita ulang ke belakang. Manakala mengajar, tengok ini disebut, manakala mengajar anak-anak kecil dari akhir mushaf hingga awalnya, maka itu adalah baik dan bukan termasuk dalam bahagian ini. Kita pun sebut tadi kan. Sesungguhnya itu adalah bacaan untuk hari-hari yang berbeza-beza, di samping memudahkan mereka untuk menghafalnya. Kita hari ini menghafal surah An-Nas ya. Semangat budak ni, surah An-Nas. Yang ayah-ayah hafal surah Al-Baqarah hari ni ya. Al-Baqarah berapa ayat tuan-tuan? Lagi tuan-tuan. Al-Baqarah kan 3 juzuk. Ustaz lah hafal seorang. Lantak kau, aku nak balik. Budak-budak hafal 30 juzuk 30. Kita hafal surah Al-Baqarah terus. Tapi tak apa, tuan-tuan kena niat. Kan saya ada cerita sebelum ni kalau tak silap, seorang hamba Allah ni, hajah lah, pelajar saya perempuan, dah juzuk 4, juzuk 5 dah menghafal. Juzuk 5 dah, umur dia dalam 50 ke 60, semangat dia menghafal Quran. Kata ustaz, doakan saya khatam insya-Allah Hajah, insya-Allah. Kalau Hajah mati tengah-tengah hafal pun Allah dah tulis dah Hajah sebagai seorang penghafaz Al-Quran. Tuan-tuan kena usaha juga. Paling kurang tuan-tuan dah hafal surah Al-Mulk, surah-surah yang biasa kita baca harian, surah Kahfi. Dan sekali-sekala cabar diri, waktu imam ke baca surah Al-Kahfi, baca ramai-ramai tu, kita tutup Quran, kita jalan. Ataupun curi-curi tengok, buka juga, cuma banyak pejam baca. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Buka tutup, banyakkan tutup daripada buka. Lama-lama dia akan merangsang otak kita cergas menghafal. Kan kita biasa dengar tips untuk tidak nyanyuk ialah baca buku. Betul? Baca buku ni tak nyanyuk. Siapa baca buku, ulat buku, insya-Allah tak nyanyuk. Tapi sebenarnya tuan-tuan, orang yang paling banyak baca Quran secara kuat, bukan baca belah-belahan, baca yang sebut satu-satu. Kan? Qala alam aqul laka in, sebut. Nanti perakhiran dia tak akan, otak dia tu dia aktif. Bahasa kita sebut tak nyanyuk lah. Sebab kita sebut huruf ni, kita dah, huruf ni kat sini je. Lidah, ujung lidah, gigi, geraham, pangkal lidah, halkum. Bila kita sebut huruf betul-betul ni, dia akan merangsang otak. Kalau sebut betul-betul lah. Kalau tuan-tuan baca macam ujung-ujung mulut je, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dia tak menjadi. Tapi sebut betul-betul, Qul huwallahu ahad. Kita sebut tu, kalau tuan-tuan belajar makhraj huruf, dia akan rasa macam sakit kepala. Tak sampai setengah jam ke, ustaz, rehat dulu ustaz, jam. Bukan sebab jam apa, sebab kita push suara kita, angin tu naik kat kepala. Macam tuan-tuan bercakap lah. Tuan-tuan yang pernah jadi speaker ke MC ke, dia cakap banyak dan pun dia pening. Sebab kita push suara kita, dia naik
tenaga tu, angin tu, dia akan, itu yang mengaktifkan otak kita. Setara baca buku macam tu kosong, senyap, diam macam tu pun boleh tak nyanyuk. Baca Quran lagilah. Tak percaya, cuba. Cuba. Baik, seterusnya, adab yang seterusnya, keutamaan melihat mushaf. Yang ni adab. Baca Quran, secara adabnya yang utamanya ialah melihat mushaf, tengok Quran. Membaca Al-Quran dari mushaf lebih utama daripada membacanya dengan hafalan. Kerana memandang pada mushaf tersebut, tengok. Memandang pada mushaf adalah ibadah yang diperintahkan. Maka terhimpun pada proses itu ialah kita baca dan pandang. Dua situ. Al-Qadhi Husain dan Abu Hamid Al-Ghazali menulis dalam Al-Ihya bahawa ramai sahabat Nabi SAW dulu membaca dari mushaf. Mereka tidak suka keluar satu hari tanpa memandang pada mushaf. Nak tengok Quran. Walaupun kita dah hafal, bacalah dengan mushaf. Walaupun kita dah hafal, bacalah dengan mushaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud pembacaan pada mushaf dari banyak ulama salaf, dan saya tidak melihat adanya perselisihan berkenaan dengan perkara itu. Ulama salaf banyak bersetujulah baca dengan tengok Quran. Seandainya dikatakan hal itu berbeza-beza menurut keadaan orang yang membaca, maka dipilih pembacaan pada mushaf bagi orang yang sama kekhusyukan dan tadabburnya dalam kedua-dua keadaan, iaitu membaca pada mushaf dan dengan hafalan. Dua-dua boleh. Sebenarnya ada orang dia boleh lebih khusyuk berbaca dengan tengok Quran. Tengok, baca, dia tunjuk. Kalau kita dulu tu, mak kita suruh tunjuk, betul tak? Tunjuk, tangan mana tangan? Tunjuk. Sebab kita nak fokus. Tunjuk, tengok ayat. Kalau kita pegang macam ni, dia banyak lalai sikit. Dia banyak tengok sikit. Dia kira kipas berapa. Tuan-tuan tahu kipas masjid ada berapa? Contoh tengah ngaji ni, kira baca Quran, dia sama sambil ingat. Jadi sebaiknya tengok Quran, tengok fokus. Nak betul-betul fokus, letak atas meja, tunjuk. Baca satu-satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kan dulu kan, baris bawah jadi kita kat bawah. Baris depan dia siap macam tu lagi, kita buat bentuk. Baris atas kita letak dekat atas baris. Nak kata apa? Tok guru kita ajar dulu supaya kita fokus tengok ayat tu. Bukan fokus saja. Bila kita tengok, tuan-tuan automatik akan ingat. Akan ingat secara tak langsung, walaupun tuan-tuan tak niat nak hafal pun. Sebab tu salah satu cara untuk hafal Quran ialah tuan-tuan baca tengok lebih daripada 60 kali. Contoh, tuan-tuan ada niat nak menghafal surah Al-Mulk, kan? Dah baca lama dah cuma tak yakin. Tuan-tuan ambillah 2 ayat surah Al-Mulk tu, tuan-tuan tengok, baca tengok, ulang 60 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanda 1. Ulang lagi. Tabarakalladzi. Kita ulang 60 kali tu, mata kita akan terhafal secara automatik. Mulut kita pun cakap, baca, telinga kita nak akan dengar, dia akan masuk minda. Dia dua-dua. Kalau kita hafal senyap gitu tak jadi. Dia tak masuk. Masuk juga, cumanya dia lambat sikit. Tengok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tak boleh, dia kena kuat-kuat cakap. Dia lontarkan. Kan ada orang style menghafal, dia kena cakap. Jadi bila kita cakap, kita tengok, dia lebih mengaktifkan kita punya minda untuk membaca Al-Quran. Dan dipilih pembacaan dengan hafalan bagi siapa yang tidak boleh khusyuk. Jika membaca dengan melihat mushaf, ada orang dia boleh hafal. Dia boleh baca dengan mushaf. Contoh belajar tahfiz kan. Belajar tahfiz dia nak murajaah, dia memang kena tengok. Jangan tengok Quran lah. Jangan tengok Quran, dia baca macam tu, murajaah macam tu je. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Dia tak boleh tengok lah sebab dia menghafal. Yang ni untuk kita yang biasa. Tapi kalau nak murajaah Quran, contoh dalam depan saya ni ada yang dah pernah hafal Quran ataupun surah-surah yang biasa ataupun dah hafal 5 juzuk, 10 juzuk, dah lama tak murajaah ataupun dah murajaah cuma ingat tak ingat. Cara dia ialah kita baca tengok banyak kali. Sehari 1 juzuk, sehari 2 juzuk, sehari 5 juzuk. 1, 5, 1, 5, 1, 5. Jadi bila kita baca tengok,
Dia lebih ringan sikit. Yang ni saya ambil daripada arwah guru saya, yang dia kata kalau nak murajaah Quran, tuan-tuan kalau ada anak-anak yang menghafal Quran, yang mungkin tak ada masa nak murajaah secara tanpa melihat mushaf. Cara dia ialah baca tengok, tapi baca secara cepat. Baca secara cepat, tengok, baca cepat. Pelajar tahfiz dia tak apalah baca cepat, sebab dia dah biasa baca betul. Kita ni tak boleh baca cepat, habis langgar. Macam kita bawa kereta lah kan, bawa kereta laju macam apa, semua peraturan jalan raya semua langgar. Jangan. Jadi baca Quran laju macam mana pun, tajwid wajib dijaga, kena jaga. Begitu juga dipilih membaca pada mushaf jika kekhusyukan dan perhatian bertambah. Ada orang dengan membaca mushaf, membaca tengok Quran, dia lebih feel, lebih rasa, lebih dia pegang, dia tengok, dia rasa macam tu. Ada orang dia tak apa, dia duduk dekat masjid, dia baca. Kalau tuan-tuan pergi di mana-mana negara Arab yang memangnya hafal Quran, dia tak tengok mushaf. Inilah pendapat yang baik yang menjelaskan pendapat ulama salaf, dan perbuatan mereka ini diertikan menurut perincian ini. Baik, itu adab yang kedua untuk malam ni. Adab yang seterusnya, yang ni biasa kita buat, iaitu membaca Quran secara beramai-ramai. Tuan-tuan pernah buat tak ni? Ingatlah bahawa membaca Al-Quran oleh jemaah secara bersama adalah mustahab ataupun sunat berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan perbuatan-perbuatan ulama salaf dan khalaf secara jelas. Yang ni ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitabullah, baca Quran dan mengkajinya sesama mereka, kecuali turun ketenangan ke atas mereka, dan mereka diliputi rahmat dan dikelilingi malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di antara para malaikat di sisinya. Ni ahli aku ni, geng aku ni, duk baca Quran, duk baca kitab aku. Hadis ni terkenal kalau kepada pelajar-pelajar Quran, pelajar-pelajar tahfiz biasa. Masa sebelum saya balik dari Mesir, ini kisah je lah, saya tengok hadis ni, saya dah tahu dah, biasa. Maksudnya biasa didengari, dan biasa kalau tuan-tuan mana-mana kelas pun akan cerita. Kalau kelas Quran dia akan cerita hadis ni, ustaz-ustaz, syekh Quran akan cerita. Cuma nanya, sekali tu ada waktu saya nak tengah baca Quran dengan syekh berdepan. Syekh duduk sini, dia meja kecil dia, meja syekh tu. Tadi saya sini, syekh sini. Datanglah seorang orang Arab lah, kawan kami tu. Tapi saya tak cam. Bukan tak cam, maksudnya dia bukan pelajar yang biasa datang. Tapi saya kenal dia. Dia pun cakap dengan syekh, saya tengah baca sikit, saya senyap, saya curi-curi dengar. Sebab bilik tu kecil je. Lepas tu, saya dengar syekh cakap sikit-sikit. Lepas tu muka yang kawan tu macam sedih, macam down, tunduk gitu. Apa hal pula ni kan? Lepas tu saya tanya syekh, kenapa? Saya tu tanya, tak, dia ni pernah belajar dengan aku dulu dalam kelas kita ni, tapi dah lama dia tak datang. Lepas tu dia nak masuk balik, aku tak izin. Tu syekh kami kalau pelajar yang dah belajar kemudian dia dah keluar, syekh tak izin dah masuk. Tak izin dah masuk. Dan pelajar tu pula bukan pelajar yang muda, pelajar yang dah berumur, mungkin umur dia 30-40 tahun, sebab dia dah lama duduk di Mesir. Dia bukan orang Arab, dia orang Pakistan tak silap, tapi muka dia macam Arab. Dia kata, syekh kami kata, bila dah keluar kan, syekh pun baca hadis ni kan, sebab dia yang telah memotong sakinah ni. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Saya pun tak faham lagi apa yang maksud syekh kata potong sakinah ni. Sebabnya asalnya tadi tu, dia tu dah belajar dengan kita, dalam kelas kita ada sakinah, ada rahmah, ada malaikat. Tapi dia berhenti kelas, dia tak nak mengaji, dia buat kerja lain.
tak nak mengaji Quran, sebenarnya dia telah memutuskan sakinah. Dia telah menyekat rahmat. Dia telah menghalau keluar malaikat daripada rumah dia. Rumah tu, jangan nampak rumah yang disebut ni, fi baitin ni. Rumah tu ialah sebenarnya hati kita. Tuan-tuan pernah tak mengaji 2 hari? Tak mengaji Quran, ataupun 3 hari, 4 hari, waktu kita musafir, kita cuti, pergi Thailand, pergi Songkla contoh, pergi saja bercuti, tak sempat nak mengaji. Nak mengaji Quran tak ada. Dia alasan. Tuan-tuan pun pergi nak pakai serban ke pakai kopiah contoh, nak pergi semayang, sikat-sikat rambut. Kita tengok muka kita tu, kita rasa macam zulumat tau. Zulumat ni gelap. Kan? Muka dah lah gelap. Kita rasa gelap. Kita sendiri tengok gelap. Kenapa rasa macam lain lah? Nak kata misai janggut semua cukur lah. Kan? Tapi kita rasa tak ada nur lah bahasa dia. Cek balik. Berapa hari dah kita tak mengaji? Itu maksud dia. Sakinah tu dia akan meliputi. Rumah kita rasa macam panas je. Tiba-tiba ada gaduh lah, tiba-tiba ada kucing berak depan pintu lah, tai cicak banyak. Tiba-tiba dia rasa macam ada tak kena. Itu sakinah maksudnya. Malaikat tak datang, tetamu pun tak datang. Sebab kita tak mengaji beberapa hari, 2 atau 3 hari. Itu kata Quran. Yang solat lagi, yang zikir lagi, tak ada benda ni. Lepas tu baru saya faham. Kata selama ni kita faham, saya faham hadis ni macam tu je lah. Kan? Ngaji ramai-ramai, halaqah 1, halaqah 2, halaqah 3, ngaji Quran geng 1, geng 2, geng 3 ngaji, situ ada sakinah, ada study sikit pasal Quran, tajwid sikit. Itulah. Dah memang diturunkan. Jadi tuan-tuan kena nampak, yang masjid-masjid, yang di rumah kita kena buat ngaji Quran. Walaupun ngaji setengah jam 10 minit, kan tuan-tuan hari cuti ke Jumaat, Sabtu, anak-anak balik, cucu balik, ngaji ngatuk. Semua lepas maghrib duduk ngaji. Telefon off. Tutup data. Telefon off tak boleh cerita. Off data. Beli jumper. Apa jumper pula? Apa? Jammer. Macam tu lah. Itu yang besar tu. Tutup terus. Semua lock semua. Kita block semua. Yang pakai data pun tak boleh. Ngaji Quran. Kita nak barakah tu. Kita jangan panggil orang belajar tahfiz. Itu memang orang lain. Kita sendiri. Sebab Quran tu, dia akan turun dengan barakah dia. Quran tu dah ada barakah. Roh dia tu dah ada dah. Tak perlu dah nak panggil orang luar. Kita dulu. Selepas tu baru nak panggil ustaz, ketuk guru, ke tazkirah rumah kita. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabih. Faqala ma yujlisukum? Qalu jalasna nadhkurullaha azza wa jal wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bihi. Faqala wallahi ma ajlasakum illa dhalik. Qalu wallahi ma ajlasna illa dhalika. Qala amma inni lam astahlifkum lituhmatin lakum. Innahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sekumpulan sahabatnya. Nabi keluar jumpa sahabat Nabi ni. Kemudian Nabi mencakap, untuk apa kalian duduk-duduk ni? Buat apa lepak-lepak orang ramai ni? Sama je lah. Kemudian mereka menjawab, kami duduk ni, kami lepak-lepak ni Nabi untuk menyebut nama Allah dan memuji-muji Allah kerana dia, Allah ni memberikan petunjuk dan menganugerahkan Islam kepada kami. Kemudian Nabi pun jawab, Nabi cakap, demi Allah, wallahi, kan apakah kerana dengan sebab tu je kau duduk? Nampak? Nabi nada tu. Adakah kerana ini je kau duduk? Ma ajlasakum illa dhalik. Ma ajlasakum ni dia macam takjub tau. Takjub. Sebab ni je kau duduk. Nak sebut-sebut nama Allah, nak zikir. Macam tu. Kemudian mereka menjawab, wallahi, tak ada sebab lain pun kami duduk kecuali itulah sebabnya wahai Nabi. Kemudian Nabi mencakap, aku mengambil sumpah dari kalian, amma inni lam wallahi ma ajlasna illa dhalik. Faqala amma inni lam astahlifkum dituhmatil lakum. Bukanlah kerana tidak percaya,
Kan sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku, kemudian dia bagi tahu kepada aku bahawa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian kepada para malaikat. Allah banggakan, maksudnya Allah cerita, Allah duk bawa cerita tu, duk kecoh dekat atas lah macam tu. Kata ni ada umat ni, Nabi Muhammad ni, ada hamba aku ni duk cerita pasal aku. Macam kita lah, orang cerita pasal kita. Kita akan cerita tak? Tadi dengar juga ada orang cerita pasal, kita rasa bawa cerita tu ke orang lain. Orang lain buat tak tahu pun. Ni Allah yang promote kita dekat malaikat. Allah banggakan kita. Sama macam tadi, wa zakarahumullahu fi man indih, menyebut mereka yang baca Quran, yang buat majlis zikir dekat rumah. Kalau ada rumah-rumah besar tu tak tahu nak buat apa, buat pengajian, ngaji Quran ke. Kalau ada orang tamu yang dah lama tak guna, ialah waktu anak balik hari Ahad je. Waktu lain Isnin sampai Jumaat nak buat apa? Buat pengajian. Tajwid ke, baca zikir ke, baca maksurat ke. Sambil-sambil tu pakat-pakat lah. Ni kau bawa kuih, kau bawa air. Lepas tu setengah jam balik. Takut-takut Allah tanya, kapet mahal ni tak guna-guna ni, tak pernah guna, hari raya je baru guna. Kapet yang lepas raya lepas dah guna belum? Rasa macam nak tukar lagi, nak raya dah ni. Jadi guna untuk orang duduk berzikir. Itu lebih baik daripada kita simpan tempat duduk rumah kita, kursi kita kan untuk orang lain yang tak buat apa-apa, datang rumah menyembang kosong. Sebab tu cara untuk memeriahkan rumah kita, ajak je kawan-kawan datang makan. Ajak seorang ustaz ataupun cakap, kita ngaji Quran sikit nak? Sikit je, dalam 10 minit, 15 minit. Kau baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Okey, dah cukup. Jangan lama-lama, sebab orang biasa memang tak suka dia ngaji lama-lama ni. Kalau saya cek tuan-tuan punya Fatihah sekarang, minggu depan tak datang dah hasil. Ustaz yang gelap-gelap sikit pakai jubah biru tu ceramah ini kau jangan datang, nanti dia test Fatihah. Tak boleh, itu lelaki punya style. Saya tahulah, tapi kalau muslimat dia suka. Minggu depan dia datang lagi, bawa kuih lah, bawa air panas lah. Lelaki tak ada, lelaki kena lepak kat luar. Ini pengalaman lah. Kena cerita benda lain sebulan 2 bulan, haji kerja apa dulu, kerja apa, baru boleh ngaji. Sesungguhnya Abu Darda bertadarus ni, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Sesungguhnya Abu Darda bertadarus membaca Al-Quran secara bersama-sama. Tuan-tuan buat geng, buat grup banyak ni, grup WhatsApp kita banyak. Tarik 5-6 orang, jom kita buat grup ngaji. Carilah ustaz mana-mana imam kita ada, minta pimpin bacaan Quran kat rumah ke, tak boleh kat masjid, kat rumah. Sebab kita nak sakinah ni, nak rahmah ni, kan, malaikah. Yang ni bukan nama perempuan Sakinah ni bukan tu. Sakinah ni kebahagiaan, rahmat. Itu jangan silap faham pula. Saya nak rahmah ustaz. Rahmah mana pula ni? Dengan beberapa orang yang ikut membaca tadarus. Tadarus jangan tunggu bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan ni, kalau di negara Arab, waktu baca Quran seorang-seorang. Waktu speed. Waktu sekarang ni waktu belajar. Waktu Ramadan, tak ada tadarus. Sebab saya tahu, saya join tadarus dengan negara Arab. Dengan pakcik-pakcik Arab ni, lepas subuh dia ngaji. Seorang-seorang baca macam apa. Orang Arab pun teruk juga, salah dia. Kan? Tapi dia belajar. Tapi waktu Ramadan, masuk je Ramadan, malam Ramadan semua dah ada rehal masing-masing. Itu Haji Rahman, tu Haji Rahim, tu kursi-kursi semua ada masing-masing, baca seorang. Sehari berapa juzuk? Ya kam juz fil yawm? Khamsah. Hari pertama dah 5 juzuk sebelum buka puasa. Kita tak mula lagi tuan-tuan. Kita pelajar, alamak malu. Esok tanya lagi, mesti 10 juzuk kan kita tanya. Al-yawm kam? 10? La. 15. 15. 15? Malam 5 ini 15. Tengok, kita ingat 10. 5, 10. Okey kot. 15 terus hari kedua. Kita pun malu rasa macam. Nasib baik dia tak tanya. Kalau dia tanya, anta kam juz? InsyaAllah. InsyaAllah jawapan dia. Kan, orang Malaysia macam insyaAllah. Macam tu je jawapan dia. Kam, biasa orang Arab dia nak jawapan. Orang Arab dia tegas. Kam, juz'ain, 2 juzuk je. Khalas. Kalau tak jawab, tak mula lagi. Tak mula lagi, kena lagi tu. Sebab kita pelajar kan. Bertadarus Al-Quran bersama-sama secara berjemaah merupakan keutamaan ulama salaf dan khalaf serta para qadi yang terdahulu. Tadarus. Mula malam ni tuan-tuan Mula. Buat geng kat rumah masing-masing, buat ngaji Quran sama-sama. Jangan ramai-ramai. Ramai-ramai jadi borak. Ramai-ramai jadi borak. Itu orang Melayu kita. Duduk seorang tidur, duduk ramai-ramai, borak.
Tu. Baik. Adab yang seterusnya, mengumpulkan orang ramai untuk membaca Al-Quran. Ini sama macam tadi, lebih kurang. Tadi baca ramai-ramai. Baca ramai-ramai tadi, lupa saya nak syarah. Dia boleh baca, sama ada tuan-tuan baca. Contoh ayat pertama, orang pertama ni. Contoh dia baca, Qul a'udzu birabbin nas. Sambung. Malikin nas. Orang ni pula, ilahin nas. Sambung. Min syarah. Dia macam tu. Yang adab yang seterusnya ni, kumpul orang untuk baca Quran. Keutamaan orang yang mengumpulkan orang ramai untuk membaca Al-Quran, maka padanya terdapat banyak nas. Seperti Nabi SAW bersabda, Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti pelakunya. Sama macam tadi, lebih kurang saya syarah. Contoh tuan-tuan ni mungkinlah belum direzekikan Allah untuk baca Quran dengan baik. Tapi tuan-tuan ada tempat yang sesuai, office pun besar, boleh buat tempat ngaji. Tuan-tuan buatlah satu halaqah Quran. Mengaji tempat aku, mengaji rumah aku ni. Tak apa, makan semua ready dah. Orang datang mengaji je. Sebab kita nak barokah office kita. Ada orang buat tempat mengaji kat office. Kawan saya ada seorang, dia muda lagi daripada saya. Dia kontraktor, kira bos besar lah, muda lagi. Dia mengaji agama Jordan. Tapi dia kontraktor besar juga. Dan dia buat setiap hari, ada hari-hari tertentu dia buat kuliah dan mengaji Quran. Bila seorang agamawan yang dia buat rumah, buat lot banglo semua tu, dia memimpin pejabat, memimpin office, dia buat kelas Quran. Dan saya pernah bagi tahu dekat pelajar saya yang merupakan seorang business woman juga. Saya cakap, Hajah, kalau dah habis ujung-ujung bulan tu nak bagi gaji, cuba Hajah test Hajah punya staff, boleh baca Fatihah tak? Saya saja cakap tu kan, sebelum bagi gaji baca Fatihah dulu 2-3 ayat dengar. Lepas tu Hajah ni terus set, Ustaz, hari Jumaat book satu waktu untuk ajar staff saya. Ajar staff dia ngaji Quran. Jadi staff dia ada yang macam tu lah. Bila staff yang macam-macam ni kan, tapi dia mengaji. Ada yang tak tutup aurat dengan sempurna, ada yang pakai subang sebelah, ada yang rambut kari, rambut sop, tapi dia mengaji. Alhamdulillah dah Iqra' 5 tuan-tuan. Orang yang macam tu pun dakwah tapi dia mengaji. Dan pejabat dia di Pening, saya di KL, di dalam Zoom. Jadi tuan-tuan yang jadi bos-bos besar ni, direzekikan Allah jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin kawasan, pemimpin macam-macam, pemimpin leader ni, tekong ni, lead. Adakan satu majlis untuk baca Quran. Dia cerita Quran ni, Quran je. Sebab Quran ni adalah nur. Asyik kena ganggu je rumah kita, asyik kena tu je, kena ni, baca Quran. Kemudian isilah dengan majlis-majlis ilmu yang lain. Nabi sebut lagi, la'ai wa addalu 'alal khair kafa'ilihi. Okey, dalil ni tuan-tuan kena pegang. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahala dia dapat tu seperti pelakunya. Sebab tu saya suruh tuan-tuan share tadi link mengajar tu setiap hari. Tuan-tuan mungkin dengar ilmu, tuan-tuan terlelap, tak ingat dah apa Ustaz sebut. Kod tuan-tuan tekan link share tu kan, tuan-tuan tunjuk kebaikan kepada orang lain dengar dan dia buat apa yang Ustaz tazkirah setiap hari ni kan, tuan-tuan dapat pahala dia. Tapi yang sebaiknya kita yang pertama ni lah buat dulu. Tapi sebab tu hadis Nabi ni, ad-dalu 'alal khair. Siapa yang tunjuk kepada kebaikan ni, pahala dia sama dapat dengan orang yang buat tu. Orang yang buat tu kat mana? Kat luar. Sebab tu tuan-tuan kalau nak pahala banyak, ada majlis ilmu, share. Orang tengok tak tengok, itu perkara kedua. Kalau Allah tanya kita dah boleh jawab, aku dah share ya Allah. Share link TikTok, link Facebook, link YouTube, semua aku dah share. Share semua kat grup family mertua, grup family sendiri, grup macam-macam grup lah kita ada, share. Kemudian disebutkan lagi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah dengan perantaraan kamu lebih baik bagimu daripada unta merah. Faham tak ayat dia? Seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah dengan perantaraan kamu, dengan sebab perantaraan kita tadi, saya bagi contoh share link tadi lah. Dia diberi petunjuk, jadi baik sebab dia tertekan link
majlis ilmu yang kita share tu, dan dia jadi baik, kan? Pahala dia lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Unta merah baru ni saya tak ingat dia punya nilai unta merah ni. Kalau di Mesir masa kami belajar dulu, waktu korban, unta ni unta yang paling Arab ni kan, dia bagi unta yang lekeh-lekeh, unta yang buruk je. Kalau ada ustaz-ustaz lama dia tahu, dia tengok unta ni unta biasa. Tapi kalau tuan-tuan jumpa unta yang merah, unta tu bukan warna merah, dia warna coklat tapi dia kemerahan. Itu mahal. Itu level tu memang simpan, tak bagi orang lah. Kalau dia lahirkan dia punya anak tu, dia tak sama. Macam unta-unta yang biasa. Kalau tuan-tuan jumpa unta-unta yang liar, yang ada 2 bonggok, 1, 2. Kalau tuan-tuan pergi negara Mesir, sepanjang perjalanan ke Siwa contohnya, tepi-tepi tu bukan pada pasir, dia macam batu-batu. Nanti kita akan jumpa unta-unta yang macam warna hitam. Tu unta-unta yang biasa. Dia unta yang dijaga ni, warna dia tu coklat kemerah-merahan. Nak sebut macam mana? Ada tak binatang kita, lembu yang mahal, lembu yang kambing ke, kita tengok tu dia, ni bukan lembu biasa ni. Telinga dia, kulit dia, yang ni cerita warna dia, tak cerita dia punya lain. Nak kata lebih baik kan, yang petunjuk, yang orang dapat petunjuk hasil daripada kita sharing, kita kongsi ilmu, buat majlis ilmu tu. Tuan-tuan buat majlis ilmu dekat rumah tuan-tuan, kemudian orang tu rasa macam bestnya kan, sukalah buat macam ni, nanti minggu depan kita buat lagi ya. Tak apa, saya sponsor untuk air TO ke, saya sponsor. Sponsor yang mula-mula murah-murah dulu lah, air TO. Nanti lama-lama naik dah stepsnya. Air dus orin ke apa. Tapi jangan semangat sangat buat makan. Tak mengaji nanti. Muslimat contoh. Semangat buat makan. Banyak makanan. Kuih tu, kuih ni, macam-macam colour kuih. Mengaji ni sikit tak sampai setengah jam pun. Sebab yang menguruskan kuih tu lebih ramai kat dapur berbanding orang mengaji. Faham tak maksud saya? Faham tak? Jadi yang menguruskan kuih kat dapur ni macam mana ni? Kita nak bagi ustaz makan apa benda macam ni. Ramai kat dapur daripada orang yang majlis ilmu. Kuih tu biar dulu, majlis ilmu tu dulu. Yang uruskan kuih tu 2 orang pun cukup lah. Ni ramai menguruskan kuih, menguruskan jamuan. Sama dekat mana-mana majlis ilmu pun, dekat masjid pun, yang uruskan makanan tu jangan ramai sangat. Yang ramai dalam ni. Kalau boleh kita tempah je, biar orang lain yang uruskan. Baik. Kemudian disebut lagi, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini kita biasa dengar. Hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwa. Jadi buat program-program majlis ilmu dan supaya orang ramai boleh baca Quran. Ada program-program Quran, kita lah jadi orang pertama sponsor. Tanya masjid, tanya AJK, apa yang tak settle lagi? Kemah dah ada tak? Apa lagi tak sesuai? Qori macam mana? Bayaran untuk ni macam mana? Kita jadi orang ramai, orang yang menyumbang kepada program-program majlis-majlis ilmu. Tidak ada keraguan berkenaan dengan besarnya pahala orang yang mengusahakan hal itu. Yang ni orang yang mengusaha tau. Cerita dia orang yang, bukan cerita orang baca ni. Orang yang menyusun program lah. Bahasa dia, orang yang menyusun majlis ilmu. Jadi biar kita termasuk orang yang menerima saham, membuat ataupun mencipta ataupun menyusun majlis ilmu. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Orang alim ni apa? Orang yang belajar. Aliman, tuan-tuan kena jadi tok guru. Tu Nabi sebut, jadilah kamu tok guru, ulama, orang yang duduk depan mengajar kan. Au muta'alliman, ataupun pelajar. Nak jadi tok guru tak mampu dah ustaz kan, nak belajar semua. Sebab jadi level guru ni memang menghadap kitab, tak buat benda lain. Kemudian Nabi bagi choice yang kedua, au muta'alliman, tak boleh jadi guru, tak boleh jadi ulama, tak mampu dah tengok kitab, tak mampu dah bersyarah. Jadilah kamu muta'alliman. Apa? Pelajar ilmu. Pelajar, duduk dengar. Dengar je. Tok guru tu kata apa kat kita, dengar je. Dah nak jadi tok guru tak mampu. Jadi pelajar, jadi murid, bawa pen, bawa buku, dengar, bawa rakaman semua, bawa. Jadi pelajar. Tak mampu ustaz jadi pelajar ustaz, tak boleh. Nabi bagi choice yang ketiga. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an. Pendengar ilmu, dengar je. Sekarang memang dah real dah dengar tu. Buka lah YouTube ke, bahagian muzik tu, yang dengar suara saja. Ataupun buka Spotify, buka radio, dengar je majlis ilmu.
Nabi bagi pilihan yang keempat. Tak boleh juga Ustaz. Telinga saya dah tak dengar lah Ustaz. Macam-macam lah Ustaz. Telinga tak dengar ni bukan orang tua je, bukan warga emas je. Orang muda pun telinga tak dengar. Sebab dia pakai earphone masa sampai dalam kan. Dia efek speaker tu. Dan yang terakhir, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Azan ke? Azan dulu. Okey. Baik. Saya nak minta izin habiskan tadi hadis tadi. Kun aliman, jadilah kamu orang alim, orang yang jadi tok guru ataupun pelajar, murid, audiens. Yang ketiga, jadi mustami'an, pendengar ilmu. Yang keempat, Nabi suruh bagi pilihan yang keempat ni, semua tiga-tiga tak boleh ya. Au muhibban, pencinta ilmu. Dengar tak boleh dengar dah, nak belajar tak nampak mata dah, jadi tok guru apatah lagi. Jadilah keempat, au muhibban, pencinta ilmu. Iaitu macam mana? Ada majlis ilmu, kita lah support. Orang minta tolong gantung banner, design banner, jaga parking. Contoh kalau majlis yang besar-besar, ada sampah sikit kita tolong kutip, ada sampah kecil-kecil kutip. Kita susunkan Quran supaya masjid kita nampak cantik dengan majlis ilmu yang akan diadakan. Ni contoh abang kita kan. Buat pegang kamera. Kalau saya malas dah. Nak pegang kamera lama-lama duk setting kejap tak jadi, kejap tak jadi, nak edit pula. Tak ada kerja. Saya tahu dah saya pernah buat kerja ni dulu. Jaga mic pula, pegang speaker tak jadi. Mic tak clear, ustaz cakap bising bunyi sangat tu. Jaga pula kat belakang. Jadi itu semua muhibban, pencinta ilmu, mudahkan. Saya tak pandai apa-apa ustaz. Saya pandai buat air teh tarik je ustaz. Bahagian teh tarik buat. Saya pernah pergi satu surau tu, saya ingat teh tarik dia sampai sekarang. Mana haji tu? Teh tarik dia sedap. Tak sama. Sampai saya panggil teh surau. Teh surau. Dia lain kalau teh kat surau dengan teh kat rumah. Teh kat rumah kita lain. Teh surau. Jadi sampai saya ingat teh tu, Tuan Haji tu buat. Pandai yang tu pandai tu. Saya pandai buat kuih je ustaz. Buat kuih, letak kat belakang bagi. Muhibban. Dan Nabi tutup, wala takun khamisan. Jangan kamu jadi yang kelima. Apa dia? Semua tak jadi. Tok guru pun tak jadi, pelajar pun tak jadi, dengar ilmu pun tak jadi. Bahkan dia bukan pencinta, dia pembenci pula. Ustaz mana datang? Tak pernah tengok pun. Nama siapa? Kereta apa dia pakai? Parking kat mana? Semua dia check, detail, semua dia check. Dia habis tu waktu isyak tu tepat ke lebih sikit? Berapa minit dia habis lepas isyak? Dia kira satu semua dia kira. Tak boleh. Ustaz ni tak boleh. Semua dia sampai benci. Ustaz tu handsome tak? Ada orang cari. Ustaz putih-putih je kita nak. Yang gelap-gelap tak nak macam saya. Dia tak nak. Tuan-tuan, saya cakap ni realiti tuan-tuan. Dia kata orang gelap-gelap ni dia macam-macam lah. Tapi tak apalah. Jangan jadi yang kelima. Tok pakar belakang. Telah sebut. Maksudnya tak jadi apa. Semua tak jadi. Pembenci ilmu lagi. Jadi ingat hadis Nabi ni. Jadilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan dalam program-program kebajikan yang membawa orang kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita habis berapa adab? Kita ulang balik. Takut nak tanya ni. Okey, apa adab yang pertama tadi? Ingat tak? Dia kena tanya. Kalau tak nanti dia lupa dah. Apa? Sunat membaca mengikut tertib susunan mushaf. Yang kedua, belah sini. Tanya dulu, kalau tak nanti balik lupa. Keutamaan melihat mushaf. Baca Quran dengan cara kita tengok Quran. Yang ketiga, belah sini pula. Baca ramai-ramai. Kena ulang balik ni kuliah kita. Yang keempat, kumpul orang ramai baca Quran. Hadis Nabi tadi, kun aliman au muta'alliman. Tak ingat semua pun tak apalah, ingatlah hadis tu, kun aliman au muta'alliman. Share balik live tu, tengok balik, pasang dalam kereta. Jangan buka lagu lain, lagu-lagu muzik-muzik lain, buka Quran. Tuan-tuan ni, kita semua ni akan mati tau. Biar apa yang kita buat dalam kenderaan bersama anak kita, bersama cucu kita, benda tu lah dia orang akan ingat nanti. Dulu ni, kuliah ni, yang ni abah buka dulu. Waktu ni, abah tekan ni, waktu tu tengah dekat tepi highway ni. Nampak? Kenangan tu sebab berkait dengan ilmu. Jangan berkait dengan benda lain. Waktu lalu highway ni, abah buka lagu Justan ni. Dia jangan sampai macam tu. Biar Quran tu dibaca, ingat surah ni, ingat abah buka
Quran dalam kereta, waktu kat jalan ni. Itu kita nak biar anak kita ingat kita dengan sebab ilmu, bukan dengan sebab benda lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moga-moga Allah berkati pertemuan kita. Jadikan 2024 ini tahun yang sifar apa? Sifar tak pandai Quran. Maksudnya kena pandai Quran lah 2024 ni. Saya cakap kat mana-mana masjid, yang lelaki khususnya, ayah-ayah saya, abang-abang saya, kan, cukuplah malu untuk belajar Quran. Jangan malu. Pergilah cari ustaz. Tak boleh grouping belajar personal. Cari partner 2 orang. Tak jumpa ustaz, carilah belajar online ke, belajar macam mana-mana pun. Biar 2024 ni bacaan kita lebih baik daripada 2023. Jadikan Ramadan akan datang, kan, bacaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang macam-macam dah aplikasi untuk belajar Quran. Yang terbaru ada satu apps untuk belajar faham Quran. Banyak dah, macam-macam. Nanti boleh tengok, saya ada punya QR dia. Boleh tengok macam-macam apps yang boleh bantu kita faham Quran, baca Quran, macam-macam dah. Tinggal nak belajar je. Tuan-tuan, kalau nak jawapan yang baik depan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kena buat, kena beramal sekarang. Nasihat saya kepada depan saya ni, abang-abang saya, ayah-ayah saya, ibu-ibu saya, pastikan 2024, kalaulah kita pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah ada jawapan. Ya Allah, aku dah mengaji ya Allah dengan ustaz ni, ustaz tu kawan aku, tapi tak masuk-masuk ya Allah. Itu serah kepada Allah. Yang penting kita dah ada jawapan. Jangan sampai Allah tanya kita, kau mengaji tak? Mengaji juga, cuma itulah. Nak jawab macam tu. Depan peguam, depan polis pun kita gagap, depan Allah beribu-ribu kali gagap. Jadi saya doakan semua yang dalam ni, termasuk diri saya, insya-Allah kita mati sebagai seorang yang membaca Al-Quran, dalam keadaan kita baca Quran, dalam keadaan kita menghafal Quran, dalam keadaan kita mengamalkan isi kandungan Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.